semua, saya Cikgu Sadia. Hari ini saya akan tunjukkan cara kenal pasti tugasan soalan atau fokus soalan yang ada dalam karangan. Kenapa saya buat macam ni? Kerana terdapat dalam kalangan pelajar yang salah erti dengan kosakata yang diberikan atau tugasan soalan yang diberikan. Contoh dalam soalan tu minta kebaikan. Okey, tapi kamu tulis dekat karangan isinya adalah langkah-langkah. Tidak salah. Maksudnya kamu tulis dengan kata kunci yang ada atau kosakata yang ada dalam soalan tersebut. Bukannya awak tak baca soalan, baca. Awak tak memahami perkataan atau kosakata yang diberikan. Jadi, video kali ini saya akan memberikan 8 kata kunci iaitu kosakata. Okey, daripada 8 kata kunci ini akan diberikan beberapa pecahan-pecahan kosakata bagi setiap kata kunci yang diberikan. Okey? Kita akan tengok video kali ini sama-sama kita belajar, insya-Allah. Baiklah, ini adalah cara kenal pasti tugasan atau fokus soalan yang ada dalam karangan. Yang pertama, perkara yang perlu kita kuasai bagi kata kunci, iaitu kata kunci yang saya akan bagi 8 kata kunci nanti sebentar lagi. Bahan atau soalan karangan ialah faham maksud setiap kosakata atau perkataan. Ini adalah perkara yang paling penting, iaitu memahami kosakata ataupun perkataan yang diberikan. Okey, kosakata ni maksudnya perkataan yang mempunyai maksud tertentu. Okey, kefahaman kosakata atau perkataan merupakan perkara yang penting dalam penguasaan bahasa Melayu supaya apa-apa yang kita nyatakan dapat dinyatakan dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu atau pengetahuan. Kosakata atau penguasaan pembedaan kata ini sangatlah penting supaya apa yang kita tulis, nyatakan ini mengikuti konsep ataupun cara penulisan kita supaya lebih teratur. Okey. Ini adalah merupakan 8 kata kunci yang saya akan berikan. Yang pertama ialah faktor, kesan, faedah, 4 kekangan, 5 peranan, 6 langkah, 7 ciri, 8 tujuan. Ingat 8 kata kunci ini, insya-Allah selepas ini mudah dan jelas apakah sebenarnya tugasan yang hendak kita tulis, hendak kita buat. Okey. Dalam 8 ini saya akan bacakan perkataan yang sama erti dengan kata kunci tersebut. Contoh, faktor. Ini adalah faktor. Perkataan yang sama erti dengan faktor ialah sebab, punca, perkara yang menyebabkan. Sekiranya awak jumpa perkataan-perkataan lain seperti sebab ni, punca, elemen ataupun perkara yang menyebabkan ini adalah sebenarnya faktor. Okay, dia nak dalam tugasan soalan ceritakan berkenaan dengan faktor-faktor, punca-punca, sebab-sebab. Okey. Kedua, kesan. Kalau sekiranya dalam soalan dia jelaskan kesan, dia akan ada 2 kesan. Itu sama ada kesan positif ataupun kesan negatif. Okey. Kena baca petikan itu betul-betul. Kehendak soalan itu hendak petikan negatif ke ataupun positif. Okey, antara perkataan-perkataan ataupun kosakata yang awak akan nampak dalam soalan atau petikan yang diberi ialah akibat ataupun impak ataupun implikasi, kelemahan, kepincangan, kesan negatif. Okey, semua perkataan ini ialah sinonim dengan perkataan kesan. Okey. 3, faedah. Okay. Faedah sinonim dengan keistimewaan, kelebihan, manfaat, kebaikan, kepentingan, keperluan. Okay, jadi, sebenarnya awak jumpa mana-mana kosakata yang ada dalam petikan atau soalan dengan keistimewaan.
ialah faedah. Okay. Keempat, kekangan. Sebenarnya awak jumpa perkataan kekangan ini, sinonimnya yang lain yang mungkin terbakal keluaran soalan-soalan awak, perkataan lain lah. Okay. Gunakan perkataan kelemahan, bukan, kurangan, halangan, batasan atau masalah. Ini adalah antara perkataan-perkataan lain yang akan dikeluarkan atau dinyatakan untuk kosakata atau kata kunci kekangan ini. Sekiranya dia sebut pasal kelemahan, so dia nak kekangan lah. Okay, yang kelima, peranan. Sebenarnya perkataan lain selain peranan, perkataan fungsi, tanggungjawab, tugas, ataupun kewajipan. Ini adalah perkataan lain selain daripada peranan. Seterusnya, langkah-langkah. Perkataan-perkataan lain atau perkataan yang sama erti sinonim dengan perkataan langkah adalah cara-cara, kaedah, usaha, tindakan, pendekatan, strategi, inisiatif dan tindakan. Mana perkataan yang keluar nanti dalam tugasan soalan itu adalah langkah lah. 7. Perkataan yang sama erti dengan ciri adalah aspek, momen, sifat, unsur, bahagian. Ini adalah perkataan yang sama erti dengan ciri-ciri. Seterusnya, terakhir, tujuan. Perkataan yang sama erti yang sinonim adalah matlamat, objektif, motif, isi dan hala. Jadi inilah 88 kata kunci yang awak boleh kenal pasti ataupun sebenarnya awak mesti kena ingat, dan memahami konteks soalan tersebut. Jadi saya akan tunjukkan contoh yang awak boleh lihat supaya lebih mudah. Okey, ini adalah contoh karangan yang saya akan contoh soalan karangan bagi SPM format baru. Okey, pilih satu daripada soalan di bawah, tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 sehingga 500 patah perkataan. Okey, sikit saja. Ini ada soalan satu lah. Okey, soalan satu dia akan bagi satu petikan dan awak mesti baca. Okey, kadang-kala tugasan soalan ni ada dalam petikan. Okey, perkara yang paling penting adalah awak baca banyak kali sekiranya awak tak dapat kenal pasti apakah sebenarnya kehendak soalan. Okey, perkara ini sangat penting, iaitu baca banyak kali dan awak mesti menguasai pembenaran kata sebenarnya. Okey, supaya awak lebih jelas apakah kehendak soalan yang dikehendaki. Okey, saya baca soalan. Kurikulum Baharu Pendidikan Keselamatan Jalan Raya PKJR yang telah diperkenalkan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha membudayakan keselamatan sejak usia kanak-kanak. Pengerusi Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Tan Sri Lee Lam Tin berkata, nilai murni seperti menghormati undang-undang, memandu secara berhemah dan menghormati pengguna jalan raya yang lain perlu disemai di peringkat sekolah. Ini adalah petikannya. Ini macam bagi rangsangan lah kepada kamu untuk menulis karangan. Okey, apakah sebenarnya kehendak soalan. Okey, petikan akhbar di atas memaparkan sebahagian daripada langkah untuk mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya yang seperti tiada kesudahan. Kalau perasan kat sini ada perkataan langkah. Sabar dulu, kita baca ayat yang seterusnya. Tulis rencana tentang penyelesaian terbaik. Diminta rencana terbaik bagi menangani masalah ini untuk disiarkan dalam majalah sekolah anda. Ini rencana, tulis rencana. Okey, format dia adalah format rencana. Kalau perasan, ini dia minta langkah. Jadi, tugasan soalan dia berkaitan dengan langkah-langkah sahaja. Langkah-langkah itu macam cara. Okey. Ataupun kata kunci yang lain, penyelesaian. Okay, penyelesaian, dia nak berkaitan dengan langkah penyelesaian bagi menangani
masalah yang boleh disiarkan dalam majalah sekolah. Jadi tugasan soalan atau fokus soalan dia adalah langkah-langkah menangani masalah kemalangan jalan raya. Ini adalah tugasan soalannya. Jadi dalam rencana awak tulislah berkenaan dengan langkah-langkah menangani masalah kemalangan jalan raya. Seterusnya, soalan yang kedua, pendidikan. Kehidupan norma baru, situasi sosial dan ekonomi global yang tidak menentu menyaksikan manusia menjadi semakin kreatif menjana pendapatan melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube. Hanya dengan cara menzahirkan bakat dan mempersembahkan kreativiti dalam laman web itu dan kata kuncinya viral, mampu menjanakan wang atau menggemukkan dompet sesiapa saja. Sumber internet. Ini adalah petikan dia. Petikan di atas menyatakan maklumat perkembangan teknologi, maklumat dan komunikasi yang mempengaruhi pertambahan pengguna media sosial dalam kalangan remaja di negara ini. Pada pendapat anda, bagaimanakah golongan remaja dapat memanfaatkan media sosial? Dekat sini, dia punya tugasan soalan dia adalah bagaimanakah. Kat sini dia tak ada pun kata kunci kalau perasan. Yang saya bagikan. Jadi apa yang awak perlu buat adalah baca petikan dia banyak kali. Dia nak apa sebenarnya? Sebenarnya dia nak bagaimanakah golongan remaja dapat memanfaatkan media sosial. Bila kita sebut bagaimanakah, perkataan dia adalah sebenarnya cara-cara ataupun langkah-langkah. Ini adalah tugasan soalan ataupun fokus soalan yang dia tugasan ini minta. Iaitu cara-cara remaja memanfaatkan media sosial. Perasan tak tadi dengan perkataan yang lain, dengan cara penyampaian yang lain. Soalan satu tadi tu pun meminta cara-cara ataupun langkah-langkah sebenarnya. Soalan dua ni pun sebenarnya minta cara-cara juga. Seterusnya, Karnival Kerjaya yang dianjurkan oleh Yayasan Anak Wantan Malaysia dan Persatuan Mahasiswa Muda telah memberi peluang kepada anak muda untuk mendapatkan maklumat kerjaan. Antara aktiviti yang dianjurkan ialah program bimbingan tata cara temu duga dan taklimat industri. Pengunjung mendapat beberapa tips untuk temu duga, antaranya termasuklah penyediaan resume, kemahiran berkomunikasi, persembahan pitching dan etika berpakaian, bengkel dan taklimat semasa kaunseling kerjaya bersama panel penganjur membolehkan para pengunjung mendapat bantuan dan latihan temu duga sebagai penyediaan untuk temu duga sebenar. Ini dia punya petikan. Sama juga, petikan di atas menerangkan persediaan remaja selepas SPM dalam memilih kerjaya yang sesuai. Jelaskan persediaan-persediaan yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang remaja dalam memilih kerjaya yang diminati. Kata kuncinya adalah persediaan-persediaan. Persediaan-persediaan ni merupakan langkah-langkah. Jadi tugasan ataupun fokus soalan Dina adalah persediaan remaja lepasan SPM dalam memilih kerjaya yang diminati. Persediaan yang ini maksudnya adalah langkah-langkah. Dalam kata kunci, langkah-langkah. Ingat Kemudian, petikan yang terakhir, soalan yang terakhir, daripada menghabiskan masa hujung minggu dalam aktiviti yang tidak berfaedah, lebih baik menghabiskan masa dengan mendaki. Mendaki bukan saja menambah kenalan dan menghilangkan tekanan, tetapi juga dapat menjadikan seseorang lebih berani. Menurut Aimin Syahzwani, pada masa yang sama kita akan belajar menghargai alam dan meningkatkan tahap ketahanan fizikal serta mental. Ini adalah petikan dia dan ini adalah soalan. Petikan akhbar menerangkan bahawa sukan lasak mendaki gunung, berkayak, lembu basikal dan kembara dapat membentuk individu yang mempunyai ketahanan diri
dan berani menghadapi cabaran. Apakah kata kunci tersebut? Okey, dapat membentuk individu mempunyai ketahanan diri dan keberanian menghadapi cabaran. Okey, dekat sini tak ada pun kata kunci yang saya senaraikan. Tapi apa yang awak perlu buat dengan membacanya banyak kali, apakah sebenarnya kehendak soalan. Okey, jadi kehendak soalan dia adalah kebaikan menyertai sukan lasak. Ini adalah fokus soalan. Jadi awak ceritalah kebaikan dia. Okey, jelas? Okey, setakat ni ini saja yang saya boleh tunjukkan. Jadi daripada 8 kata kunci tersebut, saya harapkan kamu dapat memahami atau menguasai kata kunci ataupun kosakata yang diberikan ini untuk memudahkan awak menulis karangan supaya mengikut kehendak soalan, supaya tak ada salah-salah lagi lah masa awak buat isi kan. Isi minta tugasan soalan minta lain, awak tulis lain. Okay, dengan adanya 8 kata kunci ini, dan saya berikan perkataan yang sama erti yang ada dalam kata kunci tersebut, insya-Allah memudahkan awak untuk membuat karangan yang lebih baik. Okey? Terima kasih. Hai, jika video ini membantu awak dalam kenal pasti tugasan soalan ataupun fokus soalan dalam karangan, bolehlah thumbs up. Dan jika sekiranya kamu suka ataupun mahukan video pembelajaran seperti ini lagi, bolehlah subscribe di channel saya. Dan terakhir sekali, terima kasih kepada semua subscriber saya 90 orang yang menyokong saya, terutama sekali pelajar-pelajar saya yang telah subscribe. Terima kasih.